Cuba kita fikirkan sejenak. Nik Nurmadimah melakar sejarah apabila dia mencapai 20A dalam keputusan SPM. Datuk Seri Najib menyerlahkan karisma kepimpinannya semasa remaja sehingga menjadi Menteri Kabinet termuda dalam menerajui negara. Seterusnya, keunikan zaman remaja Rasulullah menjadikan baginda layak digelar suri teladan sejati. Fikirkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Teraju pimpinan Majlis Nan Budiman, panel juri penjunjung kesaksamaan, penjaga masa, penghitung detik perjalanan dan warga penonton yang dimuliakan. Salam ukhuwah bersulam kemesraan. Salam pengharapan buat warga Dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin hadirat sekalian, remaja cemerlang, negara terbilang. Begitulah indahnya mauduk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan beberapa kata kunci. Siapa yang dikatakan dengan remaja? Remaja merupakan golongan muda yang berusia 13 tahun hingga 18 tahun. Golongan remaja inilah yang akan memainkan peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya sesuatu bangsa. Secara konseptualnya, remaja cemerlang ditakrifkan sebagai golongan muda yang berpandangan jauh tentang kemajuan dan perkembangan sesebuah institusi. Negara terbilang pula diertikan sebagai keinginan yang kuat sesebuah pentadbiran. Secara holistiknya, remaja cemerlang negara terbilang merupakan hasrat negara untuk melahirkan golongan muda yang bertaraf dunia dan menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang maju dalam aspek dan dimensi ekonomi, politik, teknologi, intelektual dan kerohanian menjelang tahun 2020. Sidang saksi permisi. Hadirin sekalian, ketika dan saat ini saya bukannya Wardina Safiah maupun Ustazah Siti Nurbahayah. Namun saya cumalah insan biasa yang terpanggil untuk merungkai serta memperincikan komponen-komponen remaja cemerlang negara terbilang. Hadirin sekalian, komponen pertama, remaja berintelektual. Remaja yang ingin kita lahirkan hari ini bukan sahaja remaja yang bermaklumat, tetapi remaja yang berilmu. Sudah tentulah ilmu yang perlu dituntut itu bukan sekadar ilmu fardu ain, tetapi juga ilmu fardu kifayah. Justeru, kerajaan sangat serius dalam usaha mewujudkan remaja berintelektual. Kerajaan telah memperuntukkan lebih 45 bilion ringgit untuk bidang pendidikan. Kerana apa? Kerana kerajaan bukan sahaja mahu melahirkan seorang ahli jenis pintar, malahan ribuan lagi adik jenis pintar seperti Adi Putra. Hadirin sekalian, jangan alihkan pandangan anda dari saya kerana saya akan berkongsikan komponen kedua, remaja berhikmah. Hadirin, sedar atau tidak, remaja kini mempunyai pengisian jasad yang berbeza. Ada yang menjadi khalifah, ada yang menjadi sampah, ada yang pergi ke universiti, ada juga yang pergi ke pusat serenti. Ada yang menjadi pejuang, namun mengapa masih ada yang menjadi petualang? Dengan nilai disiplin seperti ilmu, iman dan amal, maka wujudlah remaja berhikmah yang dapat menggapai aspirasi negara. InsyaAllah. Sidang Dewan yang penuh budiman. Komponen ketiga menyusul tiba.
remaja berwawasan. Ayub Hariri, hari ini saya mengajak anda seisi penonton kita retrospektif kembali sejarah melalui sirah. Tatkala Sultan Muhammad Al-Fatih masih lagi di usia remaja, Konstantinopel menjadi tawanannya. Hadirin, di negara kita pula, pejuang negara Rosli Dobi sanggup berkorban nyawa menitiskan darahnya untuk negara. Kita lihat, sejak remaja lagi, mereka telah menetapkan wawasan tinggi demi negara. Hari ini, kita harus tepuk dada, tanya hati. Apakah yang mampu kita sumbangkan buat negara tercinta? Warga Dewan yang saya kasihi, komponen terakhir, remaja pemimpin. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan, jika ingin melihat pemimpin masa hadapan, lihatlah generasi pada hari ini. Jika hari ini saya ingin mengetahui bagaimanakah rupanya bumi pada suatu hari nanti, kepada siapakah harus saya tujukan soalan ini? Pada mak rempit yang sempit, atau pada kekasihnya yang asyik berkepit, ataupun pada peminta sedekah yang bertebaran di jalanan yang sedang bersabung demi kelangsungan hidupnya? Mulai hari ini, ayo sama-sama kita sematkan di hati agar sama-sama kita mengorak langkah memimpin negara. Hadirin yang saya cintai, tajuk yang saya bawakan hari ini bukanlah bualan di kedai kopi. Justifikasinya hadirin, kita perlulah sama-sama menyahut hasrat kerajaan agar negara dapat melahirkan remaja yang cemerlang. Ingatlah hadirin, hidup ini satu pilihan. Setiap pilihan yang kita lakukan akan ada kesannya pada masa hadapan. Jangan sampai kita menyesal pada hari kemudian hanya kerana tersalah membuat pilihan. Pada hari ini, takut-takut ada yang jatuh ditimpa tangga. Jangan sampai ayam ditambat disambar helang. Padi di tanah ditumbuh lalang. Remaja cemerlang, negara terbilang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.